Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Allah Allah Allahu ya Allah 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 Allahu ya Allah Allah Allahu ya Allah Allahu ya Allah 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 Allahu ya Allah 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 Allahu ya Allah Allah Allahu ya Allah Allahu ya Allah 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 Allahu ya Allah 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 Allahu ya Allah 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 Allahu ya Allah Allahu ya Allah 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 Allahu ya Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam siri ke-11 Malaysia Adventist Nusantara bersama Dr. Widus. Jadi Doktor sihat? Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Baik. Atika sihat? Alhamdulillah sihat Doktor. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakan kuliah kita pagi ini, eloklah kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Jadi tanpa saya bermasa, saya menyerahkan program kali ini kepada Ustaz Dr. Widus. Silakan Doktor. Doktor boleh bawahkan sedikit tak nampak muka kita Doktor? Ya boleh. Boleh dengar ke? Tak dengar suara Doktor. Okey. Sila dimula. Saya baca dia. Okey, sila. Kita akan mula di halaman 70 iaitu ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiga Ar-Rahman-Rahim. Kata kunci rahmat, belas kasih, tarbiyah, rezeki, ampunan. Munasabah pada ayat kedua surah Al-Fatihah iaitu Alhamdulillahirabbil alamin, dinyatakan bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak mendapatkan segala pujian kerana dia adalah Allah, Tuhan sekalian alam. Adapun makhluk adalah perlu kepada Allah. Kewujudan mereka adalah bergantung kepada kudrat mutlak Allah, dan selepas mereka telah wujud, mereka pun memerlukan urus tadbir Allah yang maha bijak supaya mereka dapat melangsungkan kehidupan sesuai dengan aturan yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat rububiyah ini terzahir melalui rahmat dan kasih sayang. Oleh itu, ayat ketiga surah Al-Fatihah iaitu Ar-Rahman-Rahim menyatakan bahawa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang memiliki sifat belas kasih yang terzahir melalui sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua-dua sifatnya ini menambah kecintaan makhluk untuk sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala seperti yang dicontohkan Allah Subhanahu wa taala sendiri ketika memuji dirinya pada ayat kedua Al-Fatihah. Ayat ketiga ini pun masih dalam konteks yang sama dengan ayat kedua, iaitu menyatakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Ashur dalam tafsirnya, kedudukan Ar-Rahman Rahim pada basmalah yang datang selepas ayat Hamdalah Al-Fatihah mengingatkan kita bahawa semua nikmat Allah sampai kepada kita dengan cara yang lembut dan mudah, tanpa ada kesukaran, walaupun nikmat itu dalam bentuk hukum taklif, larangan dan peringatan. Sesungguhnya,
Semua itu sampai kepada kita dengan cara yang lembut. Semua urus takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku pada diri kita pada hakikatnya adalah rahmat bagi kita. Seperti Allah memberikan keupayaan kepada kita untuk menguruskan bumi dan mengambil manfaat darinya. Sa'id Al-Nursi dalam Isyarat Al-Ijaz turut menyebutkan munasabah antara kedua-dua ayat tersebut. Ayat kedua Al-Fatihah iaitu Alhamdulillahirabbil alamin menyatakan bahawa alam semesta ini dan isinya adalah perlu kepada kawalan tarbiyah Allah dalam bentuk penjagaan, peliharaan dan bimbingan yang berterusan. Manakala kedua-dua sifat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, pada ayat kedua Al-Fatihah memberi isyarat kepada asas tarbiyah iaitu rahmat, belas kasihan. Hal ini kerana sifat Ar-Rahman yang turut bermaksud Allah yang maha pemberi rezeki iaitu Al-Razzaq adalah bersesuaian dengan kedudukan Ar-Rahman yang mendatangkan manfaat. Manakala Ar-Rahim yang turut bermaksud Allah yang maha pengampun iaitu Al-Ghaffar adalah bersesuaian dengan kedudukan Ar-Rahim yang menolak sebarang mudarat. Adapun memberi manfaat dan menolak mudarat adalah asas utama tarbiyah. Berdasarkan kefahaman ini, Hamka dalam tafsirnya turut berkata, ayat ini menyempurnakan maksud ayat yang sebelumnya. Jika Allah sebagai Ar-Rabb, pemelihara dan pendidik bagi seluruh alam, maka maksud pendidikan itu tidak lain dan bukan adalah kasih sayang. Dengan kasih sayang Allah semata dan kerana murahnya belaka, pemeliharaan dan tarbiyah itu merangkumi semua makhluk tanpa terkecuali. Silakan Doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Ayuhal ikhwah, naltaqi mujaddadan di liqa'ina al-yawm di tafsir Nusantara. Ya, jadi pada perjumpaan kali ini kita melanjutkan tafsir Permata Nusantara pada ayat Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Jadi kita sudah nampak macam mana tali munasabah yang mengaitkan Ar-Rahman Ar-Rahim dengan apa ya, dengan ayat-ayat sebelumnya ya pada Al-Fatihah. Sungguh indah tali munasabah itu ya. Sangat memang ibarat satu bangunan memang tak bisa dipisahkan lah antara ayat-ayatnya, saling melengkapi dan menyempurnakannya satu sama lain. Kita ambil saja satu contoh ya di situ, sebab tadi banyak sekali pernyataan ulama yang merungkai hubungkai antara Ar-Rahman Ar-Rahim dengan ayat-ayat sebelumnya pada Al-Fatihah. Kita ambil satu contoh, Hamka sendiri mengatakan bahawa Ar-Rahman Ar-Rahim ini mempunyai keterkaitan yang sangat rapat dengan ayat-ayat sebelumnya. Apabila Allah menyatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah adalah Tuhan sekalian alam. Ya, Tuhan sekalian alam, Allah adalah Rabbi, Allah mentarbiyah alam ini. Adapun atas tarbiyah itu adalah kasih sayang, dan kasih sayang itu ada pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, jadi asas kasih sayang itu ya, adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, menolak sebarang mudarat
ya, menolak suara mudarat dan menginginkan maslahat kepada yang ditarbiyah. Itu adalah asas daripada tarbiyah. Jadi seorang murabbi dia selalu melakukan kebaikan kepada anak didik yang ditarbiyahnya dan sentiasa juga menolak segala mudarat yang dijangka akan menimpa anak didiknya. Itulah asas murabbi. Murabbi kena ada sifat itu, dan itu tersahir pada ayat Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kasih sayang Allah itu nampak apabila Allah melakukan segala kebaikan untuk makhluk yang ditarbiyahnya, dan Allah tak melakukan sebarang mudarat untuk menimpa makhluk yang ditarbiyahnya. Itulah asas tarbiyah. Jadi setiap murabbi kena ada asas tarbiyah macam ini dalam hatinya, berusaha untuk mencari segala kebaikan untuk orang-orang yang ditarbiyahnya dan sentiasa menolak mudarat dari orang-orang yang ditarbiyahnya. Oke. Jadi tadi hubung kait sangat erat antara ayat Al-Fatihah. Oke, boleh lanjut. Baik, saya sambung. Makna am, selain tarbiyah Allah yang terzahir melalui kawalan penjagaan, didikan yang memberi tunjuk ajar, makhluk pun perlu kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya kita telah mendapat rahmat Allah, maka pada hakikatnya kita sudah mendapatkan semua hajat kita. Mahu harta, itu pun rahmat Allah. Mahu pangkat, itu pun rahmat Allah. Mahu itu dan ini, semuanya adalah rahmat Allah. Oleh itu, doa meminta rahmat Allah dalam Al-Quran selalunya datang secara mujmal, seperti doa yang tersurat dalam surah Al-Mu'minun ayat 118, iaitu wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dengan meminta rahmat Allah, seolah-olah kita telah ikutkan dalam doa itu semua hajat kita yang terlintas dalam hati. Ya. Antara rahmat Allah yang terzahir melalui ayat ketiga Al-Fatihah ini, iaitu Ar-Rahmanur Rahim, Allah telah menetapkan beberapa ketetapan mengenai rahmatnya. Seperti rahmat Allah meliputi semua makhluk tanpa terkecuali. Belas kasihnya mendahului mukanya. Berbelas kasih dengan sesama makhluk di muka bumi ini menjadi laluan untuk memperolehi doa malaikat Allah di langit yang mendoakan kebaikan dan kesejahteraan sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Dengan kawalan rahmat Allah, kita membuang sifat dengki, hasad dan dendam dari hati. Rahmat Allah adalah rapat dengan kita. Sehingga ada masanya kita leka kerana ianya terlalu rapat dengan kehidupan kita. Pesan tersirat ayat ketiga Al-Fatihah ini secara ringkasnya adalah tibarlah kasih sayang kepada semua makhluk. Sekiranya engkau mahukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa malaikatnya di langit yang mendoakan kebaikan dan kesejahteraan hidup. Ya, jadi rahmat ini pun adalah hajat manusia. Sekiranya orang sudah mendapat rahmat Allah, maka dia sudah mendapatkan segala-galanya. Oleh itu dalam berdoa kita boleh menyebut satu persatu hajat-hajat kita. Kalau 100 lah. Tapi boleh juga kita berdoa secara mujmal saja. Kita hanya meminta rahmat. Dalam rahmat itu adalah semua itu hajat-hajat kita. Ya, sebab rahmat ini bersifat luas. Kalau dah dapat rahmat, dah dapat semua dah harta pun kira rahmat juga lah tu. Okey. Jadi berpulang kepada kita. Kita nak sebut semua hajat-hajat kita ke atau kita just sebut secara mujmal, ya Allah, kurniakan aku rahmatmu yang melimpah ruah.
Okey, silakan. Okay, baik. Seterusnya, rahsia di sebalik pengulangan rahmat Allah pada ayat pertama dan ketiga Al-Fatihah. Ahli tafsir bersepakat bahawa tidak ada pengulangan makna dalam Al-Quran. Sekiranya terdapat perkataan dalam Al-Quran disebutkan berulang-ulang, maka makna perkataan itu adalah tidak sama sebelum dan sesudah ia disebut ulang. Menurut Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsirnya Al-Bahru Al-Muhit, pengulangan yang berlaku pada kedua-dua sifat Allah iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan keagungan kedua-dua sifat ini dan kepentingannya. Manakala Al-Karmani iaitu dianggarkan wafat pada tahun 505 Hijrah bersamaan 1110 Masihi, dalam kitabnya Asrar Al-Tikrar berpandangan bahawa rahmat bermaksud mengurniakan nikmat kepada orang yang perlu. Manakala ayat basmalah pada Al-Fatihah hanya menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai punca nikmat dan rezeki dan tidak menyebut makhluk yang menerima nikmat dan rezeki. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ulang kedua-dua sifatnya iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat ketiga Al-Fatihah. Rabbul Alamin Nur Rahman bermaksud Tuhan semesta alam mengurniakan mereka nikmat dan rezeki tanpa terkecuali, dan Ar-Rahim bermaksud Tuhan yang Maha Penyayang mengurniakan rezeki dan ampunan kepada orang beriman sahaja di akhirat. Baik. Jadi dalam lafaz Al-Fatihah ini ada dua perkataan yang didapati berulang-ulangnya yaitu Ar-Rahmanir Rahim ya. Ya. Dalam kaedah ilmu tafsir bahwa setiap lafaz yang berulang itu mempunyai makna berbeza dalam setiap pengulangannya. Ya, jadi makna Ar-Rahmanur Rahim tak sama dengan pada basmalah, tak sama pada Ar-Rahmanur Rahim pada ayat ketiga. Ya. Jadi di sini ulama tafsir berlomba-lomba ya menghurai apa faedah di sebalik pengulangan itu ya. Apa faedah di sebalik pengulangan itu? Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahmanir Rahim pada Alhamdulillahirabbil alamin itu lebih banyak merujuk kepada Allah, menunjukkan sifat Ar-Rahman, sifat belas kasihnya Allah. Tapi Ar-Rahmanur Rahim lebih banyak merujuk kepada hamba yang melakukan sifat belas kasih Allah itu. Nah, jadi kalau Ar-Rahman olehnya itu ahli tafsir mengatakan Ar-Rahmanur Rahim adalah makamur raja, adalah tempat berharapnya hamba, pengharapan di situ. Jadi seolah-olahnya hamba apabila membaca Rahmanur Rahim seolah-olahnya ia berdoa meminta belas kasih sayangnya Allah. Ya, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini seolah-olahnya menjadi penegas kepada Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim menyatakan di situ bahwa dalam basmalah itu ada Allah yang mempunyai balas kasih sayang yang sempurna, yang tidak terhad. Ya, manakala Ar-Rahmanur Rahim menyatakan bahwa hamba melakukan belas kasih sayang itu ya melalui pengharapan dan doa. Okey. Baik. Tafsir rahmat Allah. Pada pengamatan penulis terhadap data Al-Quran, perkataan rahmat banyak sekali mendapat pengulangan. Perkataan Ar-Rahman sahaja terulang sebanyak 79 kali. Manakala perkataan Ar-Rahman terulang sebanyak 57 kali dan perkataan Ar-Rahim terulang sebanyak 95 kali. Justru sifat Allah Ar-Rahman Rahim lebih banyak mendapatkan pengulangan berbanding sifatnya yang lain.
Menurut pandangan penulis, data Al-Quran ini menunjukkan kepentingan kedua-dua sifat Allah tersebut, khususnya sifat Ar-Rahman yang duduk sama kedudukan dengan lafaz jalalah Allah dalam memberikan takrifan tentang siapa Tuhan kita yang sebenar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, data Al-Quran ini turut menunjukkan bahawa selain tarbiyah Allah, makhluk juga sangat perlu kepada rahmat Allah. Kerosakan yang berlaku di dunia ini akibat ulah tangan manusia adalah berpunca daripada hilangnya belas kasih kepada sesama makhluk. Ekoran belas kasih yang hilang, perang tidak berkesudahan, terus menelan mangsa macam raksasa besar yang menghancurkan apa sahaja yang berdiri di hadapannya. Ekoran sifat rakus dan berbelas kasih dunia Eropah, Amerika dan komunis Cina, negara-negara miskin dan yang tengah berkembang dijajah dengan bentuk penjajahan baharu yang lebih mengerikan berbanding penjajahan fizikal, penjajahan ekonomi yang tidak memberikan kesempatan kepada negara-negara ini untuk mengolah sendiri sumber alam mereka. Akhirnya mereka sepanjang hayat duduk dalam peringkat pengguna sahaja terhadap sumber alam sendiri. Negara kita sepatutnya duduk di peringkat atas sebagai negara peneraju industri, pengeluar produk untuk dunia, bukan sebagai pengguna belaka. Bukankah tanah Melayu kita kaya dengan hasil alam? Bak kata orang, tongkat yang dicampakkan ke tanah pun akan tumbuh menjadi pokok. Penulis turut melihat bahawa ayat ketiga Al-Fatihah ini bukan hanya mengandungi perbincangan mengenai tauhid, tetapi ia juga pada waktu yang sama memberi isyarat kepada perlunya penataan semula tatanan sosial yang telah rosak kerana dengki, tamak, dendam dan perbalahan. Oleh itu, ayat ketiga ini seolah-olah berpesan, wahai umat Al-Quran, tebarlah kasih sayang di merata-rata tempat. Hanya dengan cara ini, ekosistem makhluk hidup terus berpusing dalam lingkaran sunatullah. Lantunan zikir bertalu-talu dapat didengarkan dengan syahdu di masjid dan surau. Maruah bangsa dapat dijaga dan martabat umat dijunjung tinggi. Kerana Jadi ini adalah pandangan saya ya. Rahasia di sebalik pengulangan Ar-Rahmanur Rahim yang banyak sekali mendapatkan pengulangan dalam Al-Quran ya. Jadi perkataan Rahman pun banyak kali mendapatkan pengulangan dan Ar-Rahman Ar-Rahim pun juga banyak kali mendapatkan pengulangan. Kenapa banyak mendapatkan pengulangan? Ini pandangan penulisnya sebab ini adalah kenyataan yang kita hadapi sekarang ya. Kasih sayang antar sesama semakin hari kian menipis ya. Ya, kasih sayang terhadap makhluk Allah semakin hari kian berkurangan. Tengok kerusakan yang berlaku sekarang di alam kita, itu puncanya karena kurangnya kasih sayang terhadap alam semesta. Ya, kita hanya ikut hawa nafsu belaka, hawa nafsu pengguna, hawa nafsu consumer, nakkan segala sesuatu meskipun itu menghapuskan entiti makhluk hidup. Ya, kita tak kisah dengan ekosistem makhluk hidup. Yang penting kepuasan manusia terpenuhi. Itu semua yang menyebabkan kehancuran di muka bumi. Ekoran kasih sayang kita terhadap sesama makhluk sudah menipis. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu mengingatkan kita bahwa apabila kalian ingin hidup aman selamat di dunia, maka jagalah ekosistem alam ini dengan penuh kasih sayang. Jadi ekoran ketamakan, kerakusan terhadap dunia, manusia sendiri
menggali kuburannya sendiri dengan merosakkan ekosistem yang sedia ada. Ya, kita kena ambil tahu bahwa selain manusia banyak makhluk hidup yang mahukan juga kehidupan yang sama dengan kehidupan kita. Kita nak hidup macam mereka hidup. Nah, mereka juga mahu kehidupan. Nah, tetapi kalau kita tidak mengambil berat kehidupan mereka, hanya mahukan saja maslahat manusia, maslahat kita tak berpikir panjang. Ya, tak apa mereka mati, yang penting kita hidup, itu tak boleh. Sebab apabila mereka tak ada, keseimbangan ekosistem pun menjadi pincang dan akhirnya akan berlaku kerosakan di muka bumi secara besar-besaran. Terjadilah gempa alam, terjadilah banjir dan seterusnya. Ya, jadi kita tak boleh merusak pokok-pokok, menebang pokok secara sembarangan sehingga berlakunya banjir dan seterusnya lah. Kita tidak boleh membunuh hewan-hewan tanpa ada alasan yang munasabah. Sebab itu merupakan unsur ekosistem alam juga yang penting ya. Ya, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini yang banyak kali mendapatkan pengulangan sebenarnya mengingatkan manusia supaya mempunyai empati, kasih sayang dan perhatian terhadap ekosistem alam terhadap makhluk hidup. Janganlah karena kerakusan, ketamakan, mahukan maslahat semata, kita tidak ambil kira keselamatan makhluk hidup lain. Kita asyik langsung tebang pokok. Ya, tak kira itu akan menyebabkan banjir nantinya atau tidak. Dan ini semua yang kita kena ambil kira ya. Jadi Ar-Rahman Rahim itu sungguh sangat tepat ya kedudukannya dalam Al-Fatihah. Mengingatkan manusia selalu untuk mengambil berat keselamatan ekosistem alam dalam mencari penghidupan. Okey, saya lanjut. Baik, saya sambung. Kerana pentingnya rahmat ini dalam menjaga kehidupan semua makhluk, berpusing dalam kitaran ekosistem alam mengikut sunnatullah. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ketetapan terhadap dirinya berkait dengan sifat rahmat ini. Antaranya, rahmat Allah meliputi segala sesuatu yang direkodkan dalam surah Al-A'raf ayat 156, iaitu warahmati wasi'at kulla syai'. Selain itu, Allah juga menyatakan bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lebih mendahului murkanya. Silakan Doktor. Ya. Jadi karena kepentingan rahmat ini ya, Allah mempunyai banyak sifat kan. Tapi antara sifat yang Allah sebutkan kedudukannya adalah Ar-Rahman, sifat rahmat Allah. Ya, Allah mempunyai banyak sifat, tetapi Allah sengaja menyatakan sifat rahmat ini sebagai sifat yang memang penting bagi Allah dan wajib untuk diambil kira oleh manusia. Ketika Allah mengatakan Anar-Rahman, saya adalah Allah Ar-Rahman, wasiat rahmati kulli syai', kasih sayangku merangkumi semua makhluk hidup ya. Jadi itu sebenarnya ingatan kepada manusia supaya juga berbelas kasih kepada makhluk ya. Kemudian apa lagi? Di hadis Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah lamma qadal khalq kataba indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Daripada Abu Hurairah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah apabila selesai menciptakan makhluk, dia menulis di atas arasnya, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Menurut Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Kashfu Al-Mushkil min Hadis Al-Sahihyan, hadis tersebut bermaksud bahawa apabila Allah mahu menurunkan azabnya, maka dia akan mengingatkan lebih awal, memberi tangguh masa untuk bertaubat dan memberi ampunan sekiranya mereka bertaubat. Inilah maksud rahmat Allah mendahului atau mengalahkan murkanya. Seterusnya,
Ketetapan mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dikongsikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya, iaitu orang yang bermurah hati dan berbelas kasih akan mendapat rahmat Allah. Sayangi makhluk Allah di bumi, nescaya engkau akan didoakan malaikat Allah yang ada di langit. An Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanur nurhamhu Ahlal ardi yarhamhumu man fis sama. Daripada Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang suka berbelas kasih kepada sesama adalah dirahmati Allah. Berbelas kasihlah kepada makhluk yang ada di bumi. Nescaya engkau akan dirahmati Allah dan didoakan oleh malaikatnya yang ada di langit. Satu lagi ketetapan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala aturkan, iaitu 1% sahaja rahmatnya yang diturunkan ke bumi ini, setipis daripada rahmatnya yang besar yang disimpannya dalam penjagaannya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'tifur wahsya ala walidaha wa akhbarallahu tis'an wa tis'ina rahmatin yarhamu biha ibadatu yaumal qiyamah. Daripada Abu Hurairah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah menurunkan satu rahmat daripada peratusan rahmatnya di muka bumi ini untuk jin, manusia, haiwan dan haiwan yang melata, yang berbisa atau serangga. Dengan rahmat itu, mereka semua berbelas kasih, saling menyayangi, dan dengan rahmat itu juga binatang buas mengasihi anaknya. Dan Allah menyimpan 99 rahmat yang dengan rahmat itu Allah menyayangi hamba-Nya di akhirat. Ya. Jadi saya sengaja kumpulkan hadis-hadis rahmat dia di sini sebab dia memang adalah makam ar-rahmat di sini kan, perbincangan mengenai rahmat. Jadi sungguh sangat menakjubkan ya macam mana Allah telah putuskan rahmatnya ya, macam mana pengurusan rahmatnya itu ya. Jadi di situ di antara hadis itu menyebutkan bahwa rahmat yang Allah kongsikan kepada, yang Allah kurniakan kepada makhluknya di dunia hanya berapa peratus sahaja ya. Nah, peratus lebih banyak yang Allah simpan di akhirat berbandingkan apa yang Dia bagikan kepada kita di dunia. Hanya satu sahaja itu yang kita bagi-bagi ya. Nah, jadi janganlah rakus sangat ya, ambil satu itu telan sendiri ya, bagi-bagi kepada yang lain. Rahmat itu ya. Nah, jadi sebab Allah mahukan kita macam itu. Kemudian di antara ketetapan yang Allah gariskan, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang suka berbelas kasih dengan sesama akan mendapatkan rahmat Allah. Yarhamu ahlal ard yarhamukum ahlus sama. Jadi rahmatilah, berbelas kasihlah kepada penduduk bumi, maka penduduk langit akan berbelas kasih kepada engkau. Ya, dan malaikat-malaikat Allah akan mendoakan engkau. Sungguh indah kan? Jadi pegang baik-baik rahmat ini ya. Jangan salah guna pakai ya, dan tebarkanlah di muka bumi ini supaya kita banyak mendapatkan rahmat, doa dan perlindungan oleh makhluk Allah di langit ya.
Kalau kita tengok, saya suka tengok apa ini yang filem-filem dunia hewan itu kan. Coba tengok, biasanya kita jumpa seekor singa tiba-tiba dia gigit batang leher anaknya seolah-olah dia nak ceki anaknya, padahal dia nak bagi pindah je anaknya ke tempat lain. Jadi sungguh nampak macam mana kasih sayang Allah ya. Jadi ibu singa tahu bahagian mana di leher anaknya itu apabila dia gigit, dia tidak membawa kepada kecederaan. Jadi itu adalah kasih sayang Allah ya. Jadi ibu singa pun banyak kali latihan macam mana apabila nak pindahkan anaknya dengan menggigit lehernya itu tidak mendatangkan mudarat atau luka kecederaan kepada anaknya. Itu semua adalah bentuk rahmat Allah ya. Kasih sayang Allah kepada dunia hewan secara luas lah. Ya. Oke. Baik, sambung. Apabila kita faham dengan baik maksud kesemua hadis ini, maka kita mudah menerima perkara pelik yang berlaku antara manusia dan haiwan. Hubungan tuan dan haiwan peliharaannya yang sukar ditafsirkan. Dengan papanya, Syekh Abdul Karim, perkara ini dicontohkan Hamka sendiri dalam tafsirnya dengan bapanya, Syekh Abdul Karim Amruwah, apabila berdepan dengan sakaratul maut. Beliau mempunyai kucing yang sangat disayanginya. Namanya si Manis. Beliau selalunya memberi makan kepada si Manis yang diletakkan di atas pinggan khas. Apabila beliau pulang dari mana-mana, beliau tanyakan kepada orang rumah, sudahkah si Manis diberi makan? Ketika beliau telah mulai sakit payah, kucing itu duduk terus di dekat pembaringan beliau. Akan tetapi, satu hal yang sangat ajaib terjadi. Sehari sebelum beliau meninggal, kucing itu hilang dari dekat tempat tidur beliau. Kucing itu tak kunjung datang dan waktu pun telah menjelang maghrib. Ekoran kepayahan, beliau pun sudah tidak menanyakan lagi. Di mana si Manis? Sudah diberi makan? Orang mendapati kucing itu sudah mati di sumur apabila menimba air sumur. Kematian si Manis tidak diberitahukan kepada beliau kerana beliau sendiri dalam sakaratul maut. Beliau pun meninggal keesokan harinya, sehari setelah kucingnya, si Manis mati. Menurut Tuan Guru Nik Abdul Aziz dalam tafsirnya, kita orang Melayu selalu sebut minta rahmat daripada Allah. Rahmat ini maknanya dalam terjemahan Melayu bermakna belas kasihan. Benda apa yang aku perlu pada rahmatmu? Tolong berilah, kasihanlah pada aku. Engkau tengok aku tidak apa-apa. Wahai Tuhan, berilah. Tidak cukup ilmu, maka berilah ilmu. Tidak cukup iman, maka tambahlah iman. Tidak cukup takwa, maka tambahlah takwa. Tidak cukup apa-apa, hal keluarga, rumah tangga, tidak selesa, maka tolonglah selesaikan. Apa sahaja benda yang kamu nampak berlaku kepada aku, maka tolong kasihanlah. Maksud tolong kasihan itu seperti kita kata, tolong kirim turun rahmat. Sebab itu, kita hanya minta rahmat sahaja. Kita tidak sebut senarainya. Tetapi hendak sebut senarai pun tidak mengapa. Ya Allah, kasihan pada aku. Anak aku belot. Kasihanlah pada aku. Suami aku tidak kisah pada aku. Kasihanlah pada aku. Isteri aku tidak peduli pada aku. Kasihanlah pada aku. Kerana jiran-jiran aku selalu buat khianat kepada aku. Rahmat Allah untuk sekalian alam adalah antara nikmat Allah yang paling zahir. Mudah dikesan dan dikenal pasti. Menurut Hamka dalam tafsirnya,
rahmat Allah tidak pernah terpisah dengan makhluk. Hanya sahaja kita ini ada masanya leka kerana ia terlalu rapat dengan kita. Kita akan tersedar dengan rahmat Allah ini selepas ianya terputus untuk suatu jangka masa kerana berlaku kerosakan. Contoh yang sederhana adalah bekalan elektrik dan air. Orang yang duduk di bandar ada masanya leka dengan rahmat Allah yang terzahir melalui elektrik yang hidup memberi terang 24 jam dalam sehari. Begitu juga dengan air yang mengalir melalui paip tanpa putus. Kita akan tersedar tentang rahmat Allah yang terzahir melalui bekalan elektrik dan air ini apabila berlaku kerosakan sehingga rumah pun gelap di waktu malam kerana elektrik terputus dan api dapur pun tidak menyala kerana tidak boleh masak nasi selepas bekalan air terputus. Mari kita contohkan rahmat Allah yang terzahir dalam kehidupan kita. Allah menjadikan ibu kita memiliki kasih sayang yang tidak terhad. Ibu dalam nyanyian Melayu yang popular iaitu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali bagai sang suria menyinari dunia. Manakala bapa adalah simbol kedisiplinan. 9 bulan kita berada di kandungan ibu, 2 tahun kita minum air susu ibu, lalu kita tumbuh besar menjadi seorang lelaki dewasa dengan air tangan ibu yang memasak nasi dan memberi makan kepada kita. Bapa pula dengan kedisiplinannya menjaga keluarganya dan memenuhi keperluannya. Keluar pagi-pagi selepas solat subuh mencari rezeki. Nanti balik ke rumah di waktu senja sebelum maghrib. Inilah cebisan rahmat Allah yang zahir melalui kasih sayang ibu bapa kepada kita. Alam haiwan pun tak kurang daripada manusia dalam menampilkan cebisan rahmat Allah yang dikurniakan kepada mereka. Sebagai contoh, betina burung mengerami telurnya di sarang dengan penuh kasih sayang. Jantan pula dengan disiplin yang tinggi pergi mencari makan untuk betinanya. Selepas telur menetas dan keluarlah anak burung yang manis, ibu burung pula yang ada masanya keluar mencari makan dan jantan menjaga sarang dan anaknya daripada sebarang pemangsa. Sungguh indah simfoni hidup ini yang dikawal dengan rahmat Allah yang tidak pernah putus. Tak saya teruskan? Ya. Ada ke? Jadi sifat rahmat ini memang sungguh sangat luas ya. Sungguh sangat luas. Jadi macam tadi yang tadi dikongsikan oleh Hamka dengan siapa lagi ini, Datuni itu ya, dalam tafsir mereka sungguh indah macam mana Allah mengaturkan ekosistem alam ini berfungsi dengan kawalan rahmatnya ya. Seandainya tidak ada rahmat itu sudah lama hancur bumi ini. Ya, sudah lama tak ada kehidupan ini ya. Coba tengok kasih sayang antara suami istri, macam mana dia menjaga anaknya kan, ya saling ada pengertian ya. Seorang istri tidak pernah marah apabila seorang bapak balik nanti ke rumah selepas maghrib, sebab istri tahu bapaknya ini, suaminya ini bekerja keras untuk mendatangkan rezeki untuk ahli keluarga sehingga anaknya yang masih bayi ini boleh makan dan seterusnya kan. Jadi sifat saling mengerti itu juga berpunca daripada rahmat Allah. Jadi sekali lagi dalam berdoa tadi Datuni sudah contohkan ya macam mana berdoa minta rahmat Allah ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang, minta rahmat Allah supaya Allah genapkan yang kurang itu dengan rahmatnya.
Ya, jika ada yang tidak sempurna dalam hidup ini, mintalah kepada Allah dengan rahmatnya untuk menyempurnakan yang tak sempurna itu. Ya, nah, jadi banyak-banyaklah bermunajat meminta rahmat Allah, belas kasih Allah. Ya, lembutkan hati dengan selalu berzikir Ar-Rahmanur Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya. Oke, silakan. Baik, saya sambung. Di dunia haiwan dan tumbuhan pula, Tantawi Jauhari dalam tafsirnya Al-Jawahir min Tafsir Quran Al-Karim menjelaskan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hidupan makhluk dengan beberapa contoh. Antaranya rahmat Allah yang terzahir pada lebah yang menjadi laluan pada pendebungaan. Sungguh sangat menakjubkan bagaimana Allah memudahkan laluan perjalanan lebah dalam mencari nektar bunga. Apabila lebah di waktu siang hari telah membuka kelopak satu jenis bunga dan mengisap nektarnya, ia akan kembali ke sarangnya untuk meletakkan nektar tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengilhamkan kepada lebah untuk tidak membuka kelopak bunga lain kecuali bunga itu adalah sejenis dengan bunga yang telah diisap nektarnya sebelumnya. Sungguh ini adalah rahmat kepada lebah. Dia tidak perlu lagi mempelajari bagaimana cara membuka kelopak bunga lain. Sudah cukup baginya membuka kelopak bunga yang sejenis dengan bunga yang sudah dibuka kelopaknya sebelumnya. Sungguh ini memudahkan lebah dalam mengambil nektar bunga tanpa susah payah. Dengan rahmat Allah, manusia pun turut mendapatkan berkat lebah ini melalui pendebungaan yang menjadi laluan bagi tumbuhan untuk berbuah. Lebah apabila mencari nektar bunga, debunga jantan atau gamet jantan tumbuhan ada yang melekat di kaki lebah. Apabila lebah sudah sampai ke bunga betina, maka akan berlaku persenyawaan pada tumbuhan tersebut. Kebanyakan buah tumbuhan dihasilkan dengan pendebungaan semula jadi di taman luas yang ada di muka bumi ini. Contoh lain, Allah mengilhamkan kepada labah-labah untuk membuat rumahnya dengan teknik kejuruteraan yang mengalahkan teknik kejuruteraan manusia. Dinyatakan bahawa kejuruteraan labah-labah adalah kejuruteraan ilahi, manakala kejuruteraan manusia adalah diperolehi melalui proses pembelajaran. Oleh itu, ada masanya jurutera melakukan kesilapan, manakala jurutera labah-labah tidak pernah melakukan kesilapan yang mana pembinaan sarang diterajui betina labah-labah. Rumah labah-labah adalah rumah yang paling rapuh. Oleh itu, Allah mengilhamkan kepada mereka untuk mencari bahan-bahan yang munasabah untuk membangunkan rumah daripada lingkungan persekitaran. Binaan sarang laba-laba adalah sangat unik dan mengagumkan. Ia mempunyai kekuatan tertentu yang hebat serta mesra alam, iaitu biocompatible. Sarang ini diperbuat daripada sutera laba-laba. Seutas benang protein yang halus dan kukuh yang dihasilkan oleh laba-laba daripada spinneret yang pada kebiasaannya terdapat pada hujung abdomen. Membandingkan dari segi berat, sutera laba-laba adalah 5 kali lebih kuat berbanding besi keluli. Rumah ini adalah munasabah dengan keperluan laba-laba. Tidak koyak oleh angin, bahkan taufan sekalipun. Dan ia juga menjadi tempat strategik memburu mangsa. Silakan doktor.
Ya, jadi saya sangat suka melihat filem-filem dokumentari ya berkaitan dengan kehidupan hewan dan tumbuhan, sebab melalui filem-filem macam tu kita daripada perilaku-perilaku hewan kita dapat melihat tafsiran realiti makna Ar-Rahmanur Rahim, Tuhan yang penuh dengan belas kasih kan. Ya, jadi dari situ kita tersahir sangat ya macam mana Allah mengaturkan makhluknya dengan belas kasih sayangnya yang tidak terhad. Ya, macam tadi laba-laba macam mana dia buat rumah ya dan seterusnya ya. Jadi dengan melihat film dokumentari alam semesta itu, daripada kehidupan makhluk tersahir betul macam mana Allah uruskan kehidupan alam semestanya dengan belas kasih sayangnya yang merangkumi semua makhluk hidup. Okey, sila tadabbur amali. Kita habiskan ini ya, tadabbur amali, kemudian kita berhenti ya. Okay, baik, tadabbur amali. Yang pertama, aku ingin didoakan oleh malaikat Allah di langit. Aku ingin dikenali makhluk Allah di langit. Bagaimana caranya? Aku wajib menyebar kasih sayang kepada sesama makhluk di muka bumi ini. Dengan begitu, aku mempunyai peluang mendapat redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa didoakan oleh malaikat dengan doa kebaikan dan kesejahteraan. Yang kedua, hari ini juga sudah tidak ada lagi dengki dan hasad yang bertahta di hatiku. Aku sudah membuangnya jauh-jauh kerana aku tahu belas kasih Allah tidak akan dikurniakan kepada orang yang tidak berbelas kasih, keras hati dan berdengki. Pergilah engkau, wahai hasud, dengki dan dendam dalam hati ini. Aku ada kawalan rahmat yang mahukan aku menyebar kasih sayang kepada sesama makhluk tanpa mengira rupa dan bentuk. Ya, jadi selepas kita mengikuti perbincangan perbahasan tafsir sifat rahmat Allah pada Rahmanur Rahim, agak-agaknya inilah yang boleh kita bawa dalam kehidupan kita ya, dalam tadabbur amali, perubahan yang akan berlaku dalam diri kita apabila kita memahami makna konsep rahmat dalam Islam itu ya. Apabila kita melakukan perubahan dalam diri ya, kita ambil rahmat itu kita sebarkan di dalam kehidupan harian, maka semua sifat-sifat buruk kita macam dengki, hasad dan seterusnya akan terkikis dengan sendirinya ya. Okey. Baik. Saya sambung faedah dan pengajaran hidup. Yang pertama, kita ada masanya leka daripada mengingati rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu luas. Hal ini kerana kita tidak pernah terpisah dengan rahmat-Nya. Kita terlalu rapat dengan rahmat-Nya. Supaya perkara ini tidak berlaku, digalakkan untuk mengulang zikir ini, iaitu Ya Rahman Ya Rahim. Zikir seperti ini bertujuan membangunkan kepekaan dalam diri untuk dapat merasakan berbagai bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang terzahir melalui pelbagai rezeki yang dikurniakan. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam, khususnya kehidupan makhluk-makhluk biologi, banyak menampilkan contoh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang terzahir melalui pengurusan dan tarbiyahnya terhadap makhluk tersebut. Oleh itu, kedua-dua sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim turut menggalakkan secara tersirat penguasaan ilmu biologi. Hal ini kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bertambah zahir dan diketahui dengan sangat jelas melalui penguasaan terhadap ilmu ini. Ketiga, membahaskan kedua-dua sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim dengan panjang lebar adalah berpakaian. Hal ini kerana kepentingan kedua-dua sifat ini dalam menzahirkan rahmat Allah yang maha luas.
membahaskan kedua-dua sifat ini seolah-olah sama ketika membahaskan lafaz jalalah Allah. Sifat Allah Ar-Rahman secara khusus sama darjat dengan lafaz jalalah Allah dalam memberikan takrifan mengenai Tuhan kita yang sebenar. Kemudian, kedua-dua sifat tersebut turut menggalakkan manusia untuk menebar kasih sayang kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Silakan Dr. Okey, saya rasa setakat ini saja dahulu ya. Perbahasan Ar-Rahmanir Rahim pun dah selesai. Saya rasa kita buka soal sesi tanya jawab ya untuk 10 minit macam tu. Kepada siapa rakan-rakan peserta, partisipan yang nak bertanya boleh utarakan pertanyaannya. Soalan daripada peserta. Setakat ni tiada soalan doktor daripada peserta, daripada penonton. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita pada hari esok di masa dan platform yang sama. Terima kasih Dr. Widus dan juru bahasa isyarat kita Suhaila untuk kuliah kita pada hari ini. Jadi saya akhiri program kita pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.